Kes penderaan melibatkan kanak-kanak seperti tiada kesudahannya. Saban hari, kes penderaan dilaporkan bagai tiada penghujungnya. Rumah yang dahulunya dianggap tempat paling selamat buat mereka, kini tidak lagi. Malah, individu yang diharapkan untuk menjaga dan melindungi kanak-kanak ini diibaratkan harapkan pagar makan padi. Ini kerana kebanyakan kes penderaan yang dilaporkan menunjukkan pelaku tersebut terdiri dalam kalangan ahli keluarga sendiri, orang yang dipercayai seperti guru dan pengasuh. Terdahulu, kes penderaan terhadap kanak-kanak lelaki yang berlaku di Johor Bahru telah menimbulkan reaksi kesal dan marah oleh semua masyarakat. Difahamkan, kanak-kanak itu telah didera oleh rakan dan ibu kandung masa sendiri. Selain itu, kita sekali lagi digemparkan tentang kes seorang ibu dan teman lelaki yang telah didakwa atas pertuduhan membunuh seorang kanak-kanak lelaki. Hasil siasatan mendapati kanak-kanak malang itu meninggal dunia disebabkan kesandera di beberapa bahagian badan. Persoalannya, kepada siapa lagi harus kita percaya? Ke mana perginya nilai kemanusiaan sehingga sanggup melakukan perbuatan kejam itu kepada darah daging sendiri? Baik, itu adalah laporan yang telah disediakan oleh wartawan kami Syifa untuk topik kita pada ini. Penderaan nak percaya siapa? Saya suka topik kita pada ini. Kerana benar, apabila kita melihat daripada laporan tersebut dan apa yang kita bincangkan daripada awal tadi Fatin, kadang-kadang ibu bapa sendiri, kadang-kadang pengasuh, orang yang kita percaya, kadang-kadang juga mungkin mereka yang kita kenali yang mendera anak-anak ini. Jadi sekarang ni persoalannya, kita nak percaya siapa sebenarnya ni? Betul. Dan kita nak panjangkan persoalan ini kepada dua tetamu kita di studio. Yang pertama di sebelah saya, kita bersama dengan Dr. Siti Aisyah Yahya, selaku pensyarah Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam UKM. Dan di sebelah sana, kita bersama dengan Tuan Kamal Effendi Hashim, seorang penganalisis jenayah. Sihat kedua-duanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kira sebenarnya satu yang agak emosi juga bagi kita yang dewasa ini ataupun ibu bergelar ibu apa, kerana semalam saja baru kita lihat satu berita yang tular mengenai pengasuh mendera ataupun memukul anak-anak di bawah asuhannya dan pelbagai cerita terkini yang kita dengar sejak mungkin beberapa minggu, beberapa bulan yang lepas. Jadi secara umumnya nak percaya siapa ni doktor? Mungkin doktor boleh kupas. Okey, terima kasih kepada Abang Farin kita. Farin. Terima kasih. Terima kasih. Okey, nak percaya siapa? So, kena ingat tuan, tajuk percaya siapa Saya ingat. Okey, percaya siapa bagi saya first sekali adalah ibu bapa tu sendiri. Okey, kalau dia sendiri dah tak mampu untuk menjaga anak, contoh isteri nak bekerja. So dia kena percaya kepada pengasuh. Dan bila dia letak contohlah anak dia tinggal dekat rumah dengan pengasuh, so dia ada inisiatif lain. Contoh dia kena letak CCTV. Okay. So itu memang sangat pentinglah. Saya pun tengok video pagi tadi yang mana banyak sangat ibu bapa ni yang pandai diorang letak selindung CCTV dekat rata-rata tempat, dekat pot-pot yang memang kita rasakan kemungkinan pengasuh akan dera anak kita. Atau child abuse ataupun semua sekali lah. Ataupun anak tu contohnya nak buang najis, lepas tu dia memang tinggalkan dalam tandas yang lama sebabnya dia duduk kat luar rumah, dia main chatting, dia main IG, TikTok, semua tu. So bagi saya self-awareness ataupun kesedaran kendiri itu memang kepada ibu bapa itu sendiri. Yalah, takkan kita nak cakap ke anak-anak yang baby lagi, adik jaga diri baik-baik. Tak boleh kan? So yang penting sekali poin utama adalah ibu bapa. So ibu bapa, sebagai ibu bapa kita ada ilmu kemahiran keibubapaan. So kita kena aware, kita kena tahu siapa yang menjaga anak kita. So percaya siapa? Percayalah pada ibu bapa itu sendiri. Okey, dan ini apa yang pendapat doktor berkenaan dengan sepatutnya kesedaran itu pada ibu bapa. Tapi kalau kita tengok di dada akhbar, ada juga ibu bapa yang melakukan jenayah ini terhadap anak-anak mereka. Tak apa, kejap lagi kita akan sambung. Dan Tuan Kamal, bagaimana agaknya melihat pada senario dan juga kes-kes penderaan anak-anak ini, kritikal atau tidak? Saya berada di padang sepenuh masa. Melihat, menyaksikan sendiri secara interaksi betul, ya, fizikal kita tengok semua sekali. So isu hari ini adalah isu, kalau tanya nak percayakan siapa, isunya adalah isu pembelotan. Okey. Bila kita cakap pasal dera, dia ada dera mental, seksual, fizikal, ya. Jadi ceritanya pembelotan. So kepercayaan ini kalau diletak pada ibu, ada ibu juga yang mendera. Betul juga. Letak pada pengasuh ada juga, letak pada bapa ada, atuk pun ada, dan semua ada. So soalan topik yang sangat hebat ini, ditanya nak percayakan siapa. Kalau tanya saya,
masih ada sekelompok orang yang meletak kepentingan kanak-kanak ini, right, di dalam radar mereka dan bergerak di belakang tabir. Sama ada dari segi pengukuhan polisi ataupun capaian, juga usaha-usaha yang dibuat yang kadang-kadang kita tampak macam dulu kalau ada orang dera nak telefon siapa. Jadi Kementerian Wanita telah memudahkan itu kepada 15999 kan. Talian kasih. Lepas itu sekarang ni yang terbaru pula jadi satu polisi untuk pembaruan lesen taskar yang berlesen. 3,000 lebih je. Lesen kita kena tekan kat situ. Ini tekan ni. Jadi pembelotan dalam masyarakat pula. Yang berlesen ini dia wajib ada CCTV. Okay? So penambahbaikannya sering dilakukan oleh segelintir orang yang masih menaruh minat kepada perkara ini. Menjadi malangnya pembelotan oleh keluarga tadi atau yang terdekat atau penjaga disupport pula oleh pembelotan masyarakat. Orang ramai tak ambil tahu pun kalau budak ni pergi kan, biarlah kan apa ada kan. Tapi adalah yang masih lagi macam ada kes yang terbaru ni. Saya pergi, saya jumpa yang didera tu Kemudian jumpa juga jiran yang bantu menyelamatkan, jumpa keluarga, jumpa apa semua nampak. Dan satu perkara yang saya juga baru belajar ni kepada mangsa kanak-kanak ni, kan, kalau tanya dia, ni dera ke? Kan? Tak, ni denda. So dalam fikiran dia dah kena macam brainwash, kena mindset pula. Pada dia layak sebab denda. Berapa jauh sistematik ni, secara sistematik ni dia pembelotan tu telah berlaku. Sedangkan mereka wajar diberi ini. Tapi kalau ibu sendiri pun tak lindung perbuatan tu, hanya sapu ubat, so kita nak cakap apa? Di mana? Itulah topik tu. Kat mana nak letak kepercayaan ni? Pada pihak berkuasa ke? Pada mediator yang lain ke, kan? Saya kira sebenarnya anak-anak pun harus dididiklah membezakan di antara apakah itu penderaan, denda dan dera. Denda dan sebagainya. Okey, tapi tuan, sikit je kita nak tanya juga tentang CCTV tadi. Ala-ala kita dah sebut sebenarnya dalam undang-undang ataupun dalam yang berlesen harus ada CCTV. Ya, diwajibkan. Betul itu. Dan kedua, mak ayah ni apa hak dia di dalam akses kepada CCTV tu? Kalau dah dia yang bayar bulan-bulan, kenapa dia tak boleh dapat tu? Okey, cantik. Simple je. Kalau dia masuk sebelum, tapi pembolosan ni berlaku masa dia pilih tempat. Asal boleh jaga anak dah lah. Tengok dalam tu ada pemanah api tak? Ni kalau jadi ni macam mana budak ni lari. Kita tak pernah tanya soalan-soalan yang bernilai. Macam pumas ni. Kita tanya kau boleh jaga. Anak akak ni lasak sikit. Kadang-kadang main atas siling. Atas siling kan. Cari saya tak jumpa rupa bawah singki. Kan? Budak lasak betul. So tapi kita patut menaruh minat pada benda-benda struktur tempat tu. Physicality-nya kan. Kita tak pernah tanya Cik Farin jadi pengasuh ya, ada lesen tak? Kan? Betul-betul. Saya dah 20 tahun jaga. Semua mati je, tak ada yang patah riuk. Wah. Betul juga. Maknanya mak ayah bertanggungjawab memastikan keselamatan sebelum nak percaya tempat tu lah sebenarnya. Itu yang saya kata tadi, self awareness di kalangan ibu bapa tu. Betul. Maksudnya kita ketepikanlah stigma pengasuh tu. Mungkin kata fasilah ibu bapa ni kan. Kalau kita tidak melegatkan hak kanak-kanak itu, siapa? Apa lagi? Okey. Jadi kita mulakan daripada sekarang. Jadi tanya je apa nak tanya untuk memudahkan urusan anak kita. Baik doktor, kita nak berbalik kepada soalan kita yang mana apa sebenarnya membuatkan mereka ini sanggup mendera walaupun itulah darah daging macam tadi. Kalau kata ini denda ke ini dera. Ini juga mungkin salah satu peranan ibu bapa untuk menekan ataupun mendidik anak-anak tu untuk membezakan sesuatu, doktor. Okey, kalau bagi saya lah, kalau hasil kajian saya dah lama tentang perangai ibu bapa ataupun saya juga merupakan kaunselor KBPA dan saya sangat optimis lah bila dengar kanak-kanak orang kata bila dengar kanak-kanak menangis tu pun saya akan kata macam dia ni kena dera ke? Dia menangis kuat pun kita rasa macam dia ni kena dera ke? So kita punya kesedaran tu memang dah ada. So kena berbalik pada soalan kenapa ialah ibu bapa ni boleh mendera anak sendiri tu kan. So first kali biasalah isu ekonomi, isu duit. Tekanan. So dengan duit memang kita kata duit tak boleh nak beli apa-apa, tapi dengan duit lah kita boleh dapat segalanya. Contohlah Farin nak kahwin, kena duit.
nak makan, belanja isteri. Contoh lain Fatin. sedang pula. Contoh lain. Tapi banyak atau sikit je lah. Banyak atau sikit. Cukup atau tak cukup je lah. Kau tidur luar kan? Tidur luar kan? Itu bukan dera, tu denda. Okey, so benda tu duit memanglah tak ada nilai apa-apa, tapi duit lah boleh beli segala-galanya. Betul. So yang kedua adalah tekanan perasaan. So tekanan perasaan ni banyak faktor lah yang menyebabkan ibu bapa itu sendiri tekanan perasaan. Mungkin suaminya ada main kayu 3 di luar. Mungkin isterinya ada main kayu 5 di luar. Kayu 5. So itu yang menyebabkan mereka rasa stres dan bagaimana mereka nak hilangkan stres dengan mendera anak. Okey. So itu contohlah bila saya dapat sesi kaunseling yang mana saya dapat kanak-kanak klien yang didera, so kita akan panggil ibu bapa. So kita tanya dulu, okey ibu, kita tanya dia kenapa mendera anak. Okey, kita tanya bapa pula kenapa mendera anak. Dan barulah kita akan buat sesi kaunseling kelompok yang mana kita tanya 3 orang tu, okey apa masalah utama yang menyebabkan anak ni didera. Dan kadang-kala budak-budak ni pula, kanak-kanak lah, contoh kalau saya biasa pergi program dekat sekolah ataupun buat sesi kaunseling dengan budak sekolah, kadang-kala mereka pula pandai tipu. Kadang-kala mak ayah tak dera pun, mak ayah elok je bagi semua. Dan dia ni pandai tipu. Dan budak-budak sekarang kan semuanya apa orang kata nak dapat sumber daripada TikTok, IG, mudah kan, semua handphone dekat tangan sendiri. So mereka ni kadang-kala mereka apa orang kata buat tipu macam tu sebabnya dia nak mengkaburkan kaunselor dan dia nak kaburkan orang lain bahawa mak ayah yang bersalah. Padahal dia sendiri. Contoh banyak kes kan kalau kita tengok akhir tahun, ramai sangat kalau kita dapat isu remaja ataupun kanak-kanak hatta darjah 1 darjah 2 dan ramai yang buat kelar tangan. Kelar tangan. So kita boleh tengok. Dan kalau kita nak tengok kanak-kanak tu sendiri dia pernah kena dera ataupun dia sendiri memang ada masalah yang berkaitan dengan mental, kita cuba tengok tangan dia dulu. Kita kata adik nak tengok tangan? Tengok tangan kiri. Okey. Saya alhamdulillah. Keluar kata sikit. Fatin okey ya? Okey, ni bekas operation dulu. Bekas operation. Saya ingat gaji masak ke apa? Gaji masak kan? Saya nak nambah sikit apa Dr. kata tadi. Silakan. Selalu soalan yang dia tanya pada saya, dia kata, bang, saya boleh selamatkan budak tu ke tak? Okey. Pasal kata orang awam boleh tangkap tak? Okey, untuk penerangan semualah, dia ada 4 kategori boleh tangkap. Okey. Hakim, magistrate boleh tangkap lah. Kemudian polis. Okay. Kemudian penghulu. Okay. Ini sebut ni, dan keempat orang awam. Kita boleh selamatkan budak tu. Tetapi kena bawa pergi balai. Kau jangan pegang tuan banyak-banyak. Jadi kalau persoalan yang saya orang tanya, bro, kalau budak ni saya dengar dia kena dera, aku masuk rumah ni boleh? Kenapa tak boleh? Sebab kita semua ada hak dalam mempertahankan diri, nyawa kita dan nyawa orang lain. Jadi kalau dah dengar nak menunggu kan 3 hari orang datang ke susahlah. Sebab dalam masa katalah 10 minit dalam frekuensi penderaan yang kuat boleh menyebabkan seorang kanak-kanak tu hilang dia punya kesedaran, pengsan atau mati. Betul. Okey. Ini dia. Sebenarnya banyak yang soalan dia bermain di fikiran saya. Tapi sebelum tu Fatin kalau ada soalan komen Halijah. Ini daripada Puan Halijah. Terima kasih Puan Halijah. Salam ceria Farin dan juga Fatin. Tak lupa kru WHI. Dera fizikal nampak nyata, tapi dera emosi yang paling terkesan bagi anak-anak. Bukan sahaja ibu bapa, guru-guru dan masyarakat perlu ambil kisah bab ini. Tidak berlakulah depression ataupun anxiety yang meluas di kalangan anak-anak dan juga golongan muda ini. Dia bercakap mengenai peranan orang di sekeliling. Okey, yang ini saya nak tanya pada Tuan Kamal sendirilah. Okey, tadi kita dah cakap tentang masyarakat dan sebagainya. Okey, bagaimana kita orang awam dalam zaman sekarang kita rasa memang masalah kesihatan mental ni jadi isu jugalah sekarang, misalnya tekanan dan sebagainya. Tapi kita orang luarnya, orang awam yang mematikan. Bagaimana kita nak tengok tanda-tanda amaran ataupun red flag bahawa sesuatu yang mungkin telah berlaku dan apa yang kita boleh buat kalau mengikut prosedur? Okey. Kita boleh nampak dalil-dalil yang nyata. Okay? Bahawa satu pasal kecederaan, peralatan yang digunakan kadang-kadang dia buang. Macam satu kes tu, rotan tu, dah banyak kali dia buang, ada darah. Dia buang, nanti sebelum dibuang, dia basuh. Ada juga. Ada yang basuh, taruh selotip pula, guna lagi sekali, recycle. Ya? So, apa yang kita boleh buat? Dalam banyak keadaan, dia ada proses forensik klinikal. Jadi nak ngelak yang bohong tadi, budak ni kata dia kena dera, jadi bawa ke hospital. Forensik klinikal ni dia akan buat pemeriksaan apa semua, nak tengok tanda-tanda ada kemungkinan tak dilakukan. Sebab kalau saya cakap ni, jangan salah faham. Dalam bidang saya, mayat bercakap. Sebab mayat bercakap. Sebab itu buat postmortem. Tapi dia tak bercakap dengan mulut, dia bercakap daripada kecederaan kulitnya, buatan sendiri ke ataupun luka mempertahankan diri ke, luka buatan orang ke, dia bercerita terseret. Jadi ini semua boleh cerita.
boleh didapati. Okey. Okey, dalam keadaan yang tadi soalan tu, Kita orang luar ni, apa yang kita boleh nampak? kita boleh nampak budak tu jadi withdrawal. Murung. Dia tak dapat keluar. Dia disekat daripada keluar. Kalau dia rajin, dia cari jalan keluar lah. Baru kita nampak. Ada satu kes tu, jiran baru nampak mata lebam, bibir pecah. Jiran baru nampak. Selama ni dia tak dapat keluar, dia kunci pintu depan. Jadi kalau jiran masuk kat depan pun, tingkap ni tak dapat akses, dia tak dapat datang apa semua. Jadi di belakang rumah baru nampak. Itu kita nampak. Di sekolah kita boleh nampak. Kan? Pergaulan terbatas. Kadang-kadang jeling aja, dehem saja. Berlari masuk budak tu, kecup perut dah. Kan? So you can see that. Tanda-tanda. Tetapi yang jadi masalah, pelaku tu pada mata kita adalah normal. Takkanlah dia buat baik dia ni. Ini problem. Sebab kita menilai orang dengan watak hitam, watak putih. Yang kelabu ni kita tak biasa. Yang tak baik, buruk sangka, Farin Ahmad tu baik orang. Kan? Rupa-rupanya. Contoh. Baik, alhamdulillah. Memang baik. Okay. So, apa lagi tanda kita boleh buat? Bila dia keluar, dia kat bilah tu. Dia tak ada pecah-pecah anak sendiri pergi beli kat kedai. Tak. Dia akan always in control. Okay, dia akan pegang budak tu, bawa jalan. Budak ni tak boleh berasingan, tak boleh sendirian. Okay? Dan kalau dia adik-beradik pun, dua-dua tak interact. Okay, kita nampak robot je lah. Right? Jadi pasal dia dah doktrin macam itu. Dia dah, kau jangan kita orang kau kena. So, benda ni kita boleh nampak dengan nyata. Dia pun tak campur dengan orang sebelah. Dia tak ada orang sebelah. Dia tak ada. Tak ada apa. Kalau jumpa pun nampak you pun nak macam itu je lah. Hai. Itu je. Because dia nak mengelak hubungan dengan orang lain. Because kalau you baik, mesti ada jemput datang rumah ke apa semua sembang-sembang. But ini tak ada dalam kes tu. Dia tak mau interact. Paling-paling hello je. Okay? Dia akan cuba jarakkan diri daripada situasi-situasi tersebut. Kalau sakit pun, barangkali akan pergi klinik, bayar tunai misalnya kan, ataupun dicari sensei, ubat sensei, ataupun inilah lain-lain ubat online saja. Ini yang kita kadang-kadang keliru, tak pakesan sebab dia beli online ubat kuning kan. Jadi klinik betul, doktor tahu, doktor ada hak untuk report. Doktor wajib untuk membuat laporan. Okey, wow. Fatin, saya nak menyampuk untuk soalan tadi. Silakan. Boleh. So kan Puan Halizah. Puan Halizah tadi dia kata tentang penderaan emosi. So kalau dalam psikologi dan kaunseling memang penderaan emosi tu ada. Penderaan emosi ni adalah silent killer. So contohnya lah kita tengok kan orang tu macam senyap, baik, contohlah kanak-kanak dekat sekolah. Baik je, tak semestinya dia baik sebenarnya. So kalau sebagai ahli psikologi, sebagai kaunselor, bila kita buat sesi, dekat ekspresi muka kita ni ada satu tempat yang memang tak boleh menipu. Mata. Mana tu? Mana tu? Mata. Senyum. Tuan Kamal mesti tahulah forensik. Saya botok. Mata saya dibotok. Saya tak dapat beza. So mata ni, so bila kita buat sesi, kita akan tengok mata dia. So kita akan tengok mata dia, mata budak yang happy, mata budak yang banyak masalah, mata budak yang sedih. So contohlah bila saya ada klien, saya kata, kamu okey? Okey doktor. Tapi bila kita tengok mata dia, kamu ada masalah ke? Ada sesuatu nak berkongsi dengan saya ke? So, itulah betapa pentingnya penderaan emosi ni memang kepada ibu bapa, tolong jangan pandang remeh. Sebab dia adalah silent killer yang kita tak nampak. Contohlah, budak tu ada masalah duit, kita tahu. Okey, mak nak duit. Tapi kalau budak tu contohlah dia nak sesuatu yang dia tak dapat. Paling penting sekarang ni kalau zaman, ialah semua orang dah ada duit kan. Paling penting sekarang ni nak bonding time dengan ibu bapa. So, kanak-kanak dia tak cakap, dia tak pandai nak cakap. Contoh ayah, contoh kan, cakap anak Farin, contoh kan, ayah, saya nak pergi piknik. So dia kadang-kadang dia tak pandai nak cakap. Tak boleh, ayah ada job. Ayah ada job, ayah busy kan. Okey. So kat situ bonding time. So kanak-kanak dia kecil, macam mana dia nak describe, aku nak bersama dengan mak ayah sebenarnya. Aku nak kasih sayang sebenarnya. So dia tak pandai. So kepada ibu bapa, so tolonglah dekati anak-anak. So bila hari siang kita bekerja, bila malam kita akan bersama dengan anak-anak, bonding time. Sebelum tu menarik ramai juga yang nak memberi pendapat tetapi kita pada hari ini, jadi sama-sama kita saksikan. Jom kita saksikan. Pada tindakan saya akan ambil tahu apa faktor ataupun penderaan tu bunyi, contoh bunyi budak nangis, budak-budak kecil meraung atau sebagainya. Kalau boleh, saya akan direct call polis untuk tanya
apa keadaan rumah jiran-jiran tu kan. Dengar macam orang anak-anak menangis ke, kita akan panggil security lah, kita akan report siap. Saya dengar lah unit rumah atas ni anak dia meraung-raung, boleh tak tolong pergi cek. Nombor ni dalam WhatsApp group ke kita akan cakap few jiran akan tahulah cakap kenapa rumah ni so macam aware ada something happen. Kalau kejiranan kita ada persatuan. So kita akan gunakan persatuan untuk approach family itulah. That's the best way lah kan. Kalau kita nak segi sendiri nanti orang cakap kita busy-body. So kita cari macam cara yang orang yang lebih respected, yang orang hormat untuk approach family itulah, tanya apa sebenarnya cerita. Selalunya dia melibatkan emosi. Maybe sekeliling ada faktor keluarga ke, gaduh dengan husband ke. So dia akan tak boleh nak kontrol emosi, dia lepaskan kepada someone yang dia boleh lepaskan. Contoh kalau dia cikgu taska ke, tapi dia tak ada jiwa, macam emosi berkecamuk, dia macam aku stres hari ni, so dia akan lepaskan kat budak. Emosi orang lah. Padahal dia ada sejarah lama yang kita tak tahu kan. Mungkin dia dah cuba hilangkan, tapi ada benda yang trigger balik situasi tu yang buat jadi marah, dia buat jadi tu yang kita tak tahu apa yang jadilah. Kadang-kadang diorang tertekan stres. Mungkin banyak faktor lah yang menyebabkan dia stres kan. Mungkin faktor tempat kerja, faktor ekonomi sekarang pun boleh jadi. Pelbagai lah faktor tu. Baik, ternyata dari pendapat mereka yang berkongsi tentang topik kita pada ini, ternyata sebenarnya bagi kita yang waras ni, kita memang sangat mengambil berat tentang masalah penderaan ni dan kita tak nak benda ni berlaku dan anak-anak ni harus dilindungi sebenarnya. Betul, minta dijauhkan lah kan. Tapi saya ada satu soalan yang saya selalu bermain di fikiran saya. Bermain di mata? Yang mana ibu bapa lah khususnya kan, yang mendera anak ni bukan biasa-biasa ataupun dia dendam dengan bapa budak ni ke, dia bagi dekat anak dia kan. Ada atau tidak sedikit kasih sayang ataupun kasih sayang tu dia datang dan pergi mengikut emosi dia, doktor? Okey, ini dipanggil kalau dalam psikologi dipanggil sebagai mania depression. Mania depression ni maksudnya dia punya swing ataupun mood dia swing. Maksudnya dia berubah-ubah. Ada kali dia rasa macam sayang sangat. Anak aku sayangnya kan. Tapi ada masa bila budak tu, anak dia tu buat sesuatu benda yang trigger dia ataupun benda yang membuatkan dia rasa macam geram, memang dia terus ambil contohnya pasu pang sekali kan. Pasu contoh, nampak pasu dekat kan. So dia tapi dekat sini sebenarnya kalau kita buat sesi kaunseling betul-betul dengan mak dia tu, sebenarnya mak dia adalah gangguan kesihatan mental. Mungkin ada trauma masa kecil dulu. Contoh macam tadi Farin kata kan, mak-mak ni selalu kata, aku kecil dulu dididik macam ni boleh je, aku makan macam ni boleh je. Tak, puan-puan, tuan-tuan, itu zaman kita lain. Zaman anak-anak ni sekarang ni lain. Betul. Zaman kita dulu ada tak contoh Starbucks sekarang? Dulu ada tak Starbucks? Sekarang ada. Contohlah makanan-makanan yang sekarang ni. So kita tak boleh samakan didikan mak ayah kita dulu dengan kita. Betul. Dengan didikan kita kepada anak-anak. So memang ada ibu bapa yang mood dia akan berubah-ubah. Contoh macam kita lah kan, kalau kita orang Islam ni pun kadang-kadang kita semayang awal, kadang-kadang kita semayang lambat. So iman kita pun berubah-ubah. So mood pun sama. Kadang-kadang berubah-ubah. Tapi ingatlah ibu bapa yang kat luar sana, bila rasa mood kita berubah, kita rasa macam kenapa aku ni macam dah ikut syaitan rojim contohnya. Masya-Allah kan. So kita tu terus istighfar. Sebab itu kalau dalam Islam bila kita marah berdiri kita kena duduk. Bila kita duduk kita kena baring contohnya minum air. Minum air. Mandi tu. Mandi terus sambil wuduk. Betul. Ataupun kalau Farid marah sangat anak dengan Fatih kan, masuk dalam kolam terus terjun kan. So memang terus sejuk. Okey. So banyak cara dia. Betul-betul. Okay, kita untuk menyambung daripada jawapan doktor tadi. Okey, kalau katalah kita mungkin merangkumkan jugalah tentang masalah rumah tangga, pergaduhan mak bapa, mungkin masalah di tempat kerja, dibawa ke rumah dan sebagainya. Okey, ini kesihatan mental, masalah mental. Pendapat itu satu dan kemudian apabila ini menjadi satu penafian ataupun pembelaan, dia kata saya ada masalah mental ni sebab saya ada dia cakap tekanan, sendiri kan, saya ada tekanan sebab tu ini yang menjadi mangsa saya anxiety. Bagus. Boleh ke untuk orang-orang yang tak belajar, yang nak guna excuse tu, alasan saya ada tekanan mental sebab tu jadi kat saya tolonglah kaunselor you must understand, bila pergi court dia tak menarik minat tentang medical punya test. Ujian katalah McNaughton rule apa sebab dia tak berminat. Aku cakap daripada kecil dulu saya ngigau, saya trauma, dia tak berminat tu. You akan diberi subjek kepada legal test. Legal test nak tengok state of mind sebelum, semasa dan selepas. Macam mana nak tipu? Ini problem utama yang ada ni. So you kalau you kata mental kayak gini, tak apa. Kita buat legal test pula. Legal test ni bukan ujian yang objektif. No. It's very ikut step perundangan. Nak tengok niat you.
persediaan, persiapan, percubaan, semua tu kena ada, konkret baru jadi. Saya ada 27 orang baru ni, termasuk 2 yang dibuang tepi jalan. Saya ada anak-anak mangsa penderaan seksual, juga fizikal, 25 orang. Kalau anda pernah tengok mata mereka, dia tidak ada kehidupan dalam tu. Sebab dia dilihat sebagai benda. Dia tidak pernah dilihat sebagai manusia. Kali pertama saya interact dengan dia orang, saya bawa pizza, makanan dia. Air mata saya gugur sebab bila kita bawa, kita bagi, dia tengok tu, pizza. You know, like, ui, kau buang-buang je tu. Dia orang tengok tu, sebab pada mata dia ada orang yang acknowledge dia adalah manusia. Okay. So sampai sekarang pun kalau saya pergi pun ada saat-saat yang kita sedih lah sebab umur 4 tahun jadi mangsa kan, adalah kau kena dera, kena eksploitasi seksual kan, ada yang bawa anak macam jajan tepi jalan jadi saya juga ahli majlis bagi kanak-kanak, mana polisi-polisi, penguatan polisi and all that. Malam tadi pun dengan kawan-kawan beberapa orang, Dr. Mazli pun ada, bekas menteri, mantan menteri tu, dengan kawan saya, Tuan Nasri, CEO M-Force, kita bercakap pasal, kita buat tour lah anti dera ni. Kita baru cakap benda ni. Kita nak pasal dera, pasal buli sekolah. Maka kita percaya pembinaan masa hadapan itu bermula dari hari ini. Sebab anda mungkin baca, mungkin tengok. Okey, dera. Tetapi percayalah, kesakitan itu betul-betul berlaku pada orang tu. Okey, luka dia tu, kalau kita nampak dia kena hentak-hentak itu, kita kata, sedih dengar suara. Itu dengar aje. Kan? Tapi kan, dia yang alami itu macam mana? Kan? Bila pula, kalau kita tak mulakan sesuatu macam perbualan kita hari ini, diskusi kita ni, bilakah kita nak membina semula keyakinan dia yang dihancurkan, yang dibeloti itu? Ini satu benda yang kita dari semasa kita kena buat, kita kena hebahkan. Sebab kalau kita tanya salah siapa, ataupun apa tadi, percaya siapa, inilah masalahnya. Kalau kita tidak memulakan sesuatu, dan maka macam mana orang nak percaya? Maksudnya kalau kat daerah tu ada pasukan pelindung kanak-kanak, ada. Masuklah Persatuan Penduduk ke apa semua, ambil tahu sikit kan. Kadang-kadang kita ambil tahu, ini 15999, pass the numbers. Ada orang yang tak tahu, saya bagi tahu, ni nombor dia. Ya ke 24 jam? Ni nak tanya, boleh. Ada dera, telefon je. Nanti pegawai pelindung tu akan datang, akan bantu. Baik. Okey. Ini kitalah sebenarnya pemilik kepada masalah itu. Kita jaga kita lah. Betul-betul. Dan saya kira itu inisiatif yang baik untuk adakan tour dan kesedaran itu akan kata meluas. Okey, saya nak bacakan ini komen yang sangat-sangat baik daripada Nur Mazam Muhammad Nur. Assalamualaikum. Penderaan nak percaya siapa? Adakah kita dianggap busybody? Okey, kalau kita sibuk hal orang yang buat penderaan yang seperti membiarkan anak mereka dalam keadaan sakit, tak dibawa ke klinik atau hospital untuk rawatan. Jadi Akta kanak-kanak, pengabaian, penganiayaan, penderaan. So, apa yang boleh buat kalau nampak macam itu tak dibawa ke hospital? 15999. Kita bukan busybody. Kita cuba menyelamatkan satu lagi nyawa kalau daripada kematian yang sia-sia. Baik. Okey, itu juga saya kira sebagai daripada rumusan daripada Tuan Kamal sendiri. Okey, Doktor, pesanan ringkas dan padat untuk para penonton kita tentang apakah topik dan isu kita pada nak percaya siapa dan apa yang kita boleh lakukan. Okey, apa yang kita boleh lakukan, pertama sekali kita kembalilah kepada Islam, kembalilah kepada Allah. So kita dah tahu Rasulullah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. So kita sebagai ibu bapa, kalau selama ini kita ada anak tapi kita tak, orang kata tak ambil kisah pada anak, so kita kena belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibu bapa lah, ataupun skill parenting skill. So kita belajar kepada kebapaan, macam mana bonding dengan anak, macam mana cara nak memujuk anak, macam mana nak mendekati anak. So yang ketiga sekali adalah masa we time bersama anak tu memang sangat penting. Sebab kalau kita tengok teori pun, kalau Sigmund Freud dia mengatakan bahawa anak-anak tu daripada lahir sampai 12 tahun dia akan simpan segala kenangan dia dalam otak dia. Dipanggil sebagai unconscious mind, minda separa sedar. Dan apa yang disimpan tu adalah benda yang bahagia, maka akan bahagialah hidup dia nanti. Tapi kalau disimpan, dia ikut dia tengok mak ayah ni selalu bergaduh apa semua kan. Ayah main kayu 3, mak main kayu 4 contohnya lah kan. So dalam minda dia pun minda yang tak sihat. So dia pun akan menanam dalam fikiran dia, okey nanti dah besar nanti aku pun akan buat macam tu. Sebab banyak kes yang saya dapat kanak-kanak masa kecil dia dibuli. Kalau kita tengok sekolah banyak sekarang kan kempen anti buli semua. So bila dah besar, bila dia kecil dia tak dapat nak membalas sebab dia kecil lagi. Tapi bila dia dah besar dia pula akan membuli orang balik. Ada sifat dendam pula. So apa yang penting bagi saya, apa yang kita
fikir, apa yang kita cakap, apa yang kita buat benda yang baik-baik, insya-Allah kita akan dapat yang baik-baik. Insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih kita nak ucapkan kepada kedua-dua Dr. Siti Aisyah Yahya dan juga Tuan Kamal Effendi atas perkongsian hari ini. Nak percaya siapa? Harapnya dapatlah sedikit orang kata pendedahan, mencelikkan mata kita untuk kita lebih berhati-hati dan juga peka keadaan sekeliling. Dan semuanya anak-anak manusia itu harus disayangi dan dilindungi. harus dijaga dan dilindungi. Baiklah, ada lagi perkongsian kami. Ini tentang drama yang sedang popular sekarang. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana.